Halo, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini saya ambil inisiatif untuk buat pembelajaran menggunakan Zoom, tapi saya record dahululah. Untuk kali ini kita akan masuk topik baru untuk kelas 5 virus, tapi ulangan untuk kelas 5 derima. Iaitu topik masa dan waktu. Jadi pembelajaran di awal untuk topik masa dan waktu adalah hubungan ataupun pertukaran unit antara yang melibatkan tahun, dekad dan abad. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan dahulu gambaran penuh pembelajaran masa dan waktu untuk UPSR, untuk standard UPSR, iaitu hingga darjah 6. Okey. Masa dan waktu adalah tajuk yang paling banyak unit iaitu yang awak belajar sebelum ini di darjah 4, harapnya ingat lagi, melibatkan topik bulan, minggu dan hari. Okey, ni saya flashback saja. Okey, boleh tengok daripada skrin yang saya kongsikan ini. Hubungan antara hari dan minggu. Jadi murid-murid boleh tengok dekat sini saya dah sediakan hubungannya 7. Okey, ni 7. Jadi hubungan antara minggu dan bulan, yang ini, minggu dan bulan ada 4. Yang ini. Ni awak tengok pada garis biru ni. Kalau saya merujuk pada bulan dan minggu, jadi ini ada. Berapa hubungan dia? 4. Maksud 4, maksud 7 itu membawa maksud 1 bulan bersamaan dengan 4 minggu. Kalau 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Okey. Dan nanti untuk tahun 6, awak akan belajar unit-unit bagi jam, minit dan saat. Jam 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Okey. Tapi kita fokus kepada tahun 5, iaitu unitnya abad, dekad dan tahun. Okey, dalam jadual yang saya telah buat lebih awal ni, ada semua unit yang awak pelajari untuk UPSR. Jadi saya tidak fokus terus kepada tahun 5 saja, tapi awak boleh gunakan jadual ini hingga ke peringkat UPSR di tahun 6 nanti. Di mana unit terbesar ialah di atas sekali. Unit terbesar dalam masa dan waktu ialah abad. Unit terkecil dalam masa dan waktu ialah saat. Tapi sekarang oleh kerana awak darjah 5, saya fokuskan kepada unit-unit dalam darjah 5, iaitu abad, dekad dan tahun. Okey. Dalam 3 unit yang awak belajar dalam tahun 5 ini pada saya yang paling mudah lah. Iaitu dia melibatkan hubungan 10 sahaja. Okay, kalau unit-unit lain ni ada perbezaan setiap hubungannya, terutamanya antara bulan dengan hari. Ada 3 hubungan. Kan? Tapi kita tak nak pergi ke situ. Kita fokus mula kepada tahun 5, tahun, dekad dan abad. Membawa maksud 1 abad bersamaan 10 dekad. Ni hubungan ni garis biru ni. Antara abad dan dekad hubungannya ialah 10. 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey. Dan satu lagi hubungan yang boleh ditanya bagi tahun 5 adalah 1 abad bersamaan 100 tahun. 1 abad bersamaan 100 tahun. Jadi itulah 3 unit dan hubungan bagi setiap unit berkenaan. Jadi
Macam mana nak gunakan apa yang kita nak buat dengan 10 ataupun 100 ini. Guna kaedah tangan. Nak bagi mudah. Sebab kaedah tangan ni macam kaedah yang universal. Ataupun kaedah yang boleh digunakan untuk semua unit-unit terlibat dalam topik masa dan waktu. Dan juga unit-unit dalam topik-topik lain pun boleh guna kaedah tangan. Macam mana kaedah tangan? Sebentar lagi saya tunjukkan. Okey. Jadi saya pilih kaedah tangan lah. Formula tangan untuk kenal pasti sama ada awak kena darab ataupun awak kena bahagi. Kalau nak tukar unit ni murid-murid, 5 ataupun 5 virus, kalau awak nak tukar unit, tak kira lah topik apa pun, topik panjang ke yang melibatkan kilometer, meter, sentimeter, milimeter, dan topik-topik lain yang ada unit. Okey, awak boleh gunakan kaedah tangan. Okey, apa dia kaedah tangan? Cara nak ingat dia macam mana? Ingat ini saja. Awak perlu ingat mana unit terbesar dan mana unit terkecil. Okey? Dan dalam topik masa dan waktu, unit terbesar ialah abad, unit kecil adalah tahun. Okey, dekad adalah lebih besar daripada tahun lah. Okey, jadi ingat dari besar, guna kaedah tangan, saya tunjukkan ya. Besar ni simbol dia, kalau kita tunjukkan besar, menggunakan tangan, selalunya orang akan depakan tangan kan. Skrinnya kecil. Sepatutnya besarlah selebar-lebarnya kan, tapi nak mengikut pada skrin yang ada, jadi unit besar pergi ke unit kecil. Jadi besar, ini teknik tangan yang saya katakan ni. Besar pergi ke kecil. Besar pergi ke kecil. Selalunya macam ni, tapi nak bagi ingat untuk matematik, untuk formula matematik, jadi simbol tangan besar, kita depa tangan, nak pergi ke kecil. Jangan halus macam ni, kita buat pergi hingga silang. Jadi kita nampak simbol darab. Jadi dari unit besar, contohnya abad, nak tukar kepada dekad, dekad tu kecil, pergi ke kecil. Dari besar, kita ingat abad adalah unit yang besar, dekad adalah unit yang kecil, jadi kita perlu darab. Darab dengan berapa? Tengoklah jadual ni. Hubungan antara abad dan dekad ialah 10 tahun. Saya terang secara lisan dahulu, nanti kita tengok pada soalan. Kalau unit kecil kepada besar, kita depa tangan. Sepatutnya depa tangan lurus sampai habis kan. Jadi tangan kita ni macam palang dan kepala kita ni macam satu titik. Dan badan kita, selalunya saya cakap pusat lah. Pusat lagi satu titik. Jadi dari kecil, contohnya unit tahun, nak tukar kepada abad. Jadi tahun tu kecil. Unit yang kecil. Pergi kepada abad besar. Kan, depakan tangan. Jadi kita kena ingat dari kecil pergi besar, kena bahagi. Sebab depa tangan ni seolah-olah simbol bahagi. Satu palang, titik, titik. Okey. Jadi ingatan yang penting dalam penerangan pertama ni ialah sebarang pertukaran unit, mana-mana topik pun, tapi fokus kita pada masa dan waktu, tahun 5, abad, melibatkan abad, dekad dan tahun. Mana-mana pertukaran unit, hanya menggunakan 2 sahaja operasi. Jangan duk pakai tambah atau tolak. Hanya melibatkan sama ada darab atau bahagi. Okey? Rujuk pada buku teks. Kalau pada buku teks ni muka surat 143 Kita terus kepada latihan lah. Latihan di muka surat 144 lah. Okey, tengok pada soalan. 5 dekad berapa tahun?
Cara dia, 5 dekad sama dengan berapa tahun? Jadi soalan dia dalam dekad. Nak pergi kepada tahun. Dekad kepada tahun. Saya buat D dan T je lah ya. Dekad kepada tahun. Jadi seperti yang saya terangkan dalam jadual, kita rujuk dulu dalam jadual. Soalan dalam dekad. Nak pergi kepada tahun. Jadi kenal pasti dulu. Besar ke kecil ke besar. Mana yang besar? Pilih mana yang besar dahulu, dekad atau tahun? Sudah pastilah dekad unit yang besar. Dan ini unit yang besar. Besar, unit besar, tahun unit yang kecil. Jadi guna teknik tangan. Besar kepada kecil. Jadi awak perlu darab. Dekat situ gunanya teknik tangan. Darab. Nak kena darab berapa? Hubungannya. Kena ingatlah sebenarnya. Tapi kalau tak ingat, rujuk dulu. Antara dekad dengan tahun, hubungannya ialah 10. Jadi maksudnya di sini perlulah darab dengan 10. Jadi buat bentuk lazim. Tapi dalam jadual ini saya syorkan untuk abad, dekad dan tahun guna ayat matematik. Gerakkan titik perpuluhan saja. Sebab kita nak cepat. Pendaraban yang melibatkan 10, 100 atau 1000 kita guna ayat matematik. Ayat matematik seperti ini. 5 darab 10. Okey. 5 darab 10, mansur sifar. Titik perpuluhan asal ingat ada di belakang sekali. Semua nombor mesti ada di belakang sekali titik perpuluhannya. Kalau nombor tu ialah nombor bulat. Jadi gerakkan 1 ke kanan. Kenapa gerak ke kanan? Sebab darab. Okey. Jadi dalam satu gerakan ni mesti ada sifar. Satu lompatan ke kanan tu ada satu sifar. Jadi jawapannya 50 tahun. Teruk ingat tulisan. 50 tahun. Macam tu sahaja. Contoh kedua ni boleh rujuk daripada buku teks juga. Saya tak nak pergi jauh. Rujuk pada buku teks, kita cuba soalan C ni. Kita cuba soalan C. 16 tahun samaan dengan berapa dekad dan berapa tahun. Okey. Jadi kita tengok balik pada board untuk pengiraan. Jadi sekarang ni ada satu unit, iaitu unitnya tahun. Dalam soalan dia unit tahun. Nak jawapan kepada 2 unit. 2 unit. Jadi macam mana nak buat? Abaikan unit yang sama. Ni tahun. Ini pun tahun. Jadi kita tak payah pening kepala. Kita hanya tukar yang unit berbeza sahaja, iaitu tahun kepada dekad. Jadi kita tulis siap-siap. Takut tukar color Tulis siap-siap. 16 tahun. Okay, saya ikut contoh yang pertama tadi. Sekejap. Okay. Kita ingat balik. Tahun kepada dekad kali ini. Tahun kepada dekad. Jadi ingat besar ke kecil, unit besar ke kecil ke atau kecil ke besar dahulu. Ingat itu dahulu. Jadi nak ingat pula, ingat yang mana satu besar. Mana yang besar? Tahun atau dekad? Okey, kalau masih tak ingat lagi, rujuk pada jadual. Ada abad, ada dekad, ada tahun. Jadi dekad dan tahun mana yang besar? Dekad yang besar. Dekad berada di atas kan? Jadi
Yang ini adalah unit yang besar. Jadi ini langkah pertama ni yang sekarang saya buat ni adalah saya panggil kenal pasti besar ke kecil atau kecil ke besar dahulu. Okey. Jadi dekad adalah unit yang besar, tahun adalah unit yang kecil. Jadi guna teknik tangan. Dari kecil kali ni pergi ke besar. Kecil pergi ke besar. Tangan kita berpalang macam ni. Jadi palang itu adalah operasi bahagi. Tebal sikit. Operasi bahagi. Tapi bahagi dengan berapa? Ingat hubungan antara tahun dan dekad. Kalau tak ingat, tengok dulu jadual. Hubungan antara tahun dan dekad, dekad pergi ke tahun, tahun pergi ke dekad adalah 10. Jadi, kena bahagi dengan 10. Dan seperti yang saya cadangkan tadi untuk tahun 5, pengiraan untuk pertukaran unit, saya cadangkan guna ayat matematik dengan cara gerak titik perpuluhan. Jadi, soalan dia 16 tahun. Tulis semula 16. Kecil ke besar, operasi bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 10. Kerana hubungan antara tahun dengan dekad adalah 10. Jadi bahagi 10. Dapat berapa? Mansuhkan satu sifar. Mana titik perpuluhan asal? Ingat semua nombor bulat ada titik perpuluhan, iaitu di belakang sekali. Untuk operasi bahagi, kita gerakkan ke kiri. 1 langkah. Kedua langkah. 1 atau 2? Sudah pastilah 1 langkah kerana ada 1 sifar. 1 langkah. Buat arrow, jangan tak buat arrow. Menunjukkan titik perpuluhan ni gerak dari sebelah belakang ke kiri. Alright. Jadi dapat jawapannya 1.6. Yang ini adalah 1.6 dekad sebab awak tukar kepada dekad. Bila jawapan nak dalam dekad dan tahun, secara automatik awak ingat perpuluhan ini adalah cantik. Sekali lagi Bila dapat jawapan dalam nombor perpuluhan, jawapan pula yang dikendaki nak dalam 2 unit, dekad dan tahun. Jadi nombor bulat 1 adalah untuk dekad. Jadi 1 ni adalah 1 dekad. Okey. Dan perpuluhan 6, yang ini perpuluhan 6, okey, adalah untuk tahun. Okey. Jadi masukkan jawapannya 6 tahun. Macam itulah kaedah penyelesaian untuk topik masa dan waktu bagi pertukaran unit. Jadi murid-murid kena mahir pertukaran unit ini dahulu sebelum kita bergerak ke topik seterusnya, iaitu operasi yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi kena mahirkan ini dahulu. Okey, jadi saya harap murid-murid gunakan masa yang banyak di rumah ini untuk menjawab soalan. Soalan yang saya hendak awak jawab hanyalah soalan-soalan daripada buku teks. Dan sebelum itu, nanti awak dah tengok video ni, awak cari balik contoh yang pertama tadi, salin dahulu dalam buku. Matematik berapa yang saya suruh pesan, tak silap saya lah, matematik 2.
kan untuk topik ini. Jadi salin dahulu topik ini dalam matematik 2. Dan juga salin contoh yang kedua ini ke dalam matematik 2 tu juga. Kemudian baru jawab soalan daripada buku teks di muka surat 144 dan yang untuk buat di rumah A hingga G. Itu pun A dan C saya telah tunjukkan sebentar tadi. Okey? Okey, jadi saya harap murid-murid boleh faham. Jangan risau kalau tak faham. Saya sedia je bantu, boleh je mesej saya. Call pun tak apa, saya akan kalau sesuai masanya saya akan respon. Okay, tapi kalau mesej saya akan tunggu bila masa saya free, saya akan respon. Pastinya saya akan respon. Okay? Jadi harap semua jaga diri, jaga kesihatan. Tapi dalam kita berjaga-jaga tu, kita tetap belajar dan menyiapkan kerja yang ditugaskan. Okay? Bagi 5/5, ada kemungkinan awak dah jawab soalan yang saya minta tu. Tapi saya ada pilih beberapa soalan kan. Tapi kalau ada beberapa soalan, sebab hari ini saya suruh jawab daripada soalan A sehingga apa tadi? Sehingga G kan. A sehingga G. Jadi mana-mana soalan yang ada tercicir daripada latihan yang di dalam kelas sebelum ini, awak lengkapkanlah ya. Okey, kalau memang belum buat lagi kerana awak tak hadir, jadi awak buatlah muka surat 144 A hingga G. Alright? Nanti kita jumpa lagi pada masa akan datang. Mungkin saya akan cuba sediakan untuk sesi ataupun video tanpa menunggu hari Khamis lah. Sebab kalau belajar setiap hari Khamis saja saya rasa macam tak cukup. Alright, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.